Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita sambung kita punya chapter 1 lah, hoisting. So rasanya semua dah clear kan? Rasanya semua dah clear berkenaan dengan CAO dan assessment. Berkenaan dengan assessment, so macam assessment saya akan minta awak upload 2 platform. Contohnya kalau you buat live streaming, okay, untuk test and quiz contohnya, bila dah siap on the spot, saya just bagi awak dalam masa 1 minit saja untuk you screenshot. Okay, you screenshot terus hantar. Okay, saya tak nak ada gap. Yelah kan, online kan, kita susah nak monitor. So kalau kata you lambat, saya akan tolak markah macam tu. So maksudnya lepas you jawab je, memang you kena terus submit on the spot dekat Telegram. Tapi you kena submit juga, you kena upload juga dekat SIDOS. Okay, iaitu saya bagi awak tempoh lah, sebab SIDOS ni dia lambat sikit kan. So besok sehingga 24 jam lah you kena upload, sehingga 24 jam. Okay, so jangan ada yang tu dia lupa. Okay, so dua-dua saya akan check sebenarnya. Kalau you tak submit dekat SIDOS pun tak boleh, dia kena dua-dua. So better jangan tangguh-tangguh lah kalau boleh. Okay, daripada Telegram terus upload dekat SIDOS. Okay, so sebelum kita mula dengan hoisting, chapter hoisting ni, okay, saya percaya awak dah tengok ada 3 video yang saya share tadi. Okay, so video tu semuanya adalah menggunakan hoisting. Cumanya bezanya awak punya yang basic hoisting lah, yang dekat video tu dia dah advance, yang heavy duty semualah kan, yang untuk cara gali minyak, okay, dekat petrol dekat pelantar minyak, okey. Yang crane apa semualah contohnya, ataupun lift. So dekat buku awak tu pun ada antara contoh-contoh kegunaan hoisting dekat mana kan. Okey, so yang ada buku, you boleh buka buku, sebab dekat buku semua soalan-soalan latihan kita saya akan refer daripada buku. Okey, so saya tak nak buang masa kerana saling-saling soalan. Awak dah ada buku, just refer je kat situ. Cumanya dekat soalan mana-mana yang example tu adalah untuk awak sebenarnya, awak boleh refer. Bukannya bila saya cakap example, you pun copy lah dia punya jawapan. Kita tak nak macam tu, copy jawapan daripada buku, tak nak. Kita nak you sendiri buat. Okay, selagi you tak buat, you tak tahu setakat mana kemampuan, kesilapan awak sebenarnya, kelemahan awak di mana. Kelemahan awak adalah selalu salah tekan kalkulator. So kat situ you kena sentiasa buat latihan banyak untuk tidak tekan salah. Lain dah betul, cuma selalu salah tekan. Contohnya, ataupun you lemah bahagian mana, tukar unit ke apa ke, you kena praktis lah. Dalam tu banyak ada soalan sekali dengan answer. Ada answer, ada last answer sekali. So you boleh refer. Okay, so sebelum saya mula chapter hoisting. Okay, saya ni memang kalau buat basic you all kena strong basic untuk you continue to next level lah, next chapter, next subject. Sebab dia setiap sem 1, 2 dia akan jadi lagi advance. So kalau basic you tak kukuh, tak goyang, so susah lah. Bazir masa juga tu orang panggil. Patut you kena strong basic. Dan yang lain-lain dia akan jalan sendiri dengan senang sepatutnya. So kalau dekat kelas senang lah saya tanya seorang-seorang. Saya nak test sejauh mana you punya kefahaman awak dengan basic ni. Okey, bila dah jadi macam ni, tambah lagi online class, dah record dah tu. Saya macam ni je lah. Saya tanya, saya yang jawab lah. So walau macam mana pun saya refer pada history lah. Setakat mana history yang saya pernah ajar. Biasanya bila tanya awal-awal, bila tanya pasal basic, tak ingat, lupa. Itulah kan. Okay, so sebelum saya mula, basic yang saya nak
tunjukkan ni, basic ni dia akan diguna pakai sehingga ke liang lahat. Tak adalah maksud saya liang lahat tu awak mekanikal kan. Awak memang akan gunalah. Kalau memang kerja mekanikal ke apa ke, memang basic. Ini benda basic. Okay, basic in mechanical. Okay, awak akan nak sambung belajar ke untuk awak dah SEM apa? SEM 4, SEM. Memang akan guna untuk projek pun ada nanti. Okay, benda ni benda basic you kena faham. Kalau you tak faham, sia-sia lah. You duduk tahun ke tahun kat sini kan. Okay, so ini you sepatutnya sebagai pemegang diploma kejuruteraan mekanikal, you memang kena tahu benda ni. Okay, jangan malukan lah kan. Ini tak tahu beza. Talk ni macam mana, tak tahu nak cerita. Apa benda talk ni kan. Tak tahu beza. Malu lah. Ini ni memang kena tahu talk tu macam mana. Contohlah talk sebagai talk. Awak dah sebut talk kan. Apa benda sebenarnya? Sebenarnya saya boleh je forward video berkenaan ni. Okay, tapi video tu dia kadang ada yang, so saya just nak fokus pada basic yang awak perlu pegang. Terutama untuk settlekan the whole subject ni. Okay, sebab you akan guna pakai sehinggalah chapter 5. Sebelum saya mula kan, okay, saya nak tanya, kita punya motion ada berapa? How many types of motion do we have? Motion, type of motion. Okay, so itu biasa saya tanyalah untuk test mechanical student. How many types of motion? So macam-macam lah jawab kan. Okay, so sini awak patutnya dah belajar. Of course, kalau yang paling latest awak belajar kat engineering mekanik lah. Dah belajar dah sebenarnya kan. Awak dah lulus. Dah lulus. Itu prerequisite untuk ambil subjek ni. Mesti lulus engineering mekanik. Terus sepatutnya awak benda tu dah, orang kata, celah gigi awak lah sepatutnya. Tapi bila tanya macam tu lah. Okay, types of motion yang kita ada adalah 2. Okay, satunya adalah, saya tak suka bagi jawapan. Saya suka dengar daripada awak tu sebenarnya. Tapi tak apalah. Satunya linear motion, lagi satu adalah angular motion or circular motion. Okay, linear motion and lagi satu angular motion ataupun circular motion. Okay, so tahu tak apa beza di antara dua motion ni? And then kita punya life, in our life, lifestyle kita kat mana sebenarnya linear motion, kat mana yang berlakunya angular motion tu? Pernah tak awak cuba apply kan dengan awak punya real life? Kat mana? Kalau linear, yang ini kita katakan dia sebagai linear, yang ini kita katakan dia sebagai angular motion or circular motion. Okay, saya bagi contoh daripada Politeknik ke Seremban. Contoh sama jugalah. Kita pergi perjalanan kita, tak kisahlah kita naik apa sekalipun, perjalanan kita daripada Politeknik Nilai ke Seremban, linear motion ke angular motion? Okey, itu cuba fikirkan dulu. Okey, so kalau perjalanan yang macam tu dia adalah linear motion. Okey, kenapa linear motion? Sebab perjalanan tu dikira dalam meter. Macam tu. Meter kan? Meter lah, kilometer, meter. Itu dinamakan linear motion. Okey, macam mana yang dikatakan pergerakan tu adalah pergerakan angular motion or circular motion? Dia adalah motion. Jadi kalau macam tadi kita boleh nampak lah dia gerak daripada Politeknik Nilai ke Seremban. Yelah, Politeknik Nilai Seremban tak payah sorat kan. Tak kisahlah sorat tak sorat ke. Dia dikira dalam meter, kilometer tu linear motion lah. Apa-apa yang kita sukat, apa kita ukur dalam meter, cm ke apa ke. Seumpamanya lah. Cm, mm, semua meter lah. Meter tu linear motion. Yang dikatakan angular motion adalah contoh macam kipas. Kipas dia bergerak kan, tapi dia bergerak bukan secara linear. Okey, dia berpusing. Okey, macam tayar pusing, macam apa lagi, macam mesin basuh pusing. Semua tu adalah gerak kan, dia gerak. Cumanya beza tadi,
Kalau daripada Politek nilai ke Seremban, kalau you duk pusing je roundabout tu, bila dah banyak kali pusing, itu dah tak kira kilometer lah. Itu you kira dalam kelajuan apa? Sama macam kipas lah. Kipas dia pusing, dia bergerak. Okay, so pergerakan dia kita ukur dalam apa? Itulah susah kan, saya tak dapat tahu apa dalam saya tak dapat test kefahaman awak kan. Itulah keburukan recorded class ni. Okay. Kalau kipas biasanya kita ukur dalam radian per second or RPM. Okay. So kat sini sebenarnya kita ada, saya cakap tadi, motion kita ada. Untuk motion kita ada linear and angular. Okay. Untuk linear tadi saya cakap anything yang berkenaan dengan meter. Okay. Kalau angular ni yang melibatkan sudut-sudut. Okay. So kita ukur dia dengan berapa pusingan, ataupun RPM tu adalah rotation per minute. Berapa pusingan dalam 1 minit dia buat. So saya ulang balik, motion kita ada dua, satunya angular motion, lagi satu linear motion. Okay. So untuk linear motion, okay, seperti yang awak dah belajar dalam engineering mekanik, untuk linear motion dia punya S. Dia punya S apa? S tu adalah distance kan. Dia ada S, lagi dia ada apa lagi? Velocity, dia ada acceleration. Betul? Linear acceleration. Dia ada distance in meter, velocity in unitnya apa? Meter per second. Ni kalau tak tahu ni memanglah. Meter per second squared. Okay, acceleration meter per second squared. Velocity meter per second. Okay, distance in meter. Okay, unitnya ini untuk pergerakan lah. Okay, motion, linear motion. Okay, untuk ukur linear motion, inilah yang terlibat. Okay, dia sebenarnya sama saja dengan angular. Dia ni sebenarnya nak kata adik-beradik ada hubungan lah. Okay, dia sama. Sebab ni pun pergerakan juga, cuma namanya lain. Ini linear, yang ni angular. Okay, untuk linear dia ada distance. Angular pun sama, dia pun ada distance, tapi dia bukan dalam meter lah, dia dalam radian. Okay. And then yang ini ada velocity. Sini pun ada velocity bila ada distance. Bila ada distance in radian. Okay. So dia pun ada velocity. So velocity-nya bukan dalam V lah. Dia dalam omega, which is radian per second. Lepas tu acceleration. Kalau dalam linear ada acceleration, yang ni pun ada jugalah, sebabnya ada velocity, ada distance. Just divide to time, dia akan dapat lah velocity, dia akan dapat acceleration. Cumanya simbolnya lain. Simbolnya adalah alpha. Unitnya adalah radian per second squared. Sama kan, ni meter, ni radian. Benda yang sama saja. Benda yang sama. So kalau you macam confused, you just imagine yang ini macam mana. Tinggal lagi yang ini adalah dia berpusing dalam satu paksi. Macam kipas lah kita tengok kan. Dia pusing je dekat paksi tu, tak gerak. Kalau paksi tu putus, barulah dia gerak pergi Seremban. Tapi macam tayar lah. Tayar pusing. Okay. Tapi yang itu dia punya shaft dia gerak kan, bawa pergi paksinya tu. Okey, tapi tayar tu sendiri dia bergerak secara angular motion. Okey, cuma badan, the whole kereta tu dia bergerak secara linear motion. Okey, next, apa lagi yang ada dalam linear ni? Okey, dalam linear motion ni juga kita ada force, betul? Okay, force, which is force unitnya ada dalam Newton. Okay,
So yang ini, kalau ini ada force, asalnya ini ada force tak? Yang ini pun ada lah. Kalau yang ni ada, yang ni pun ada. Dia sama sebab dia motion. Okay, cuma yang ini dalam angular. Motion ni dia punya force untuk angular ni apa? Okay, dia sebenarnya adalah torque. Cuma unit ni adalah Newton meter. Okay, Newton dot meter. Ni adalah torque. Torque. Okay, so apa maksud torque? Torque tu adalah daya. Kalau sesuatu yang berpusing, akan ada daya yang menggerakkan dia. Pusing tu. So daya tu apa? Daya torque lah. Okay, torque tu apa? Torque tu adalah daya. Cuma daya dalam angular motion. Macam tu. Okay, dapat? Dapat. Saya pun tak tahulah. Awak. Saya tak dapat dengar lah. Itu keburukan dia lah. Recorded ni. Okay. So, kalau you tak faham, you tanya dekat Telegram. Okay. So, sebelum saya pergi lagi kat sini. Okay. Kat sini. Dia ada lagi satu. Lagi satu angular ni dia ada lagi satu. Iaitu N. N ni apa? N ni adalah speed. Tapi dalam RPM. RPM kalau you... yelah. Of course lah, you pernah dengar kan, rotation per minute kan. Kalau you tengok apa motor ke apa ke, apa ni, ada RPM, tulis RPM tu, kereta ke apa ke, dia ada tulis RPM kan. So RPM tu adalah rotation per minute. So dia punya distance adalah rotation lah. Bilangan pusingan rotation. Okay, numbers of rotation ni. Numbers of rotation. Okay, dia punya distance. Dia kira berapa bilangan pusingan dia dalam 1 minit, berapa kali dia boleh pusing dalam satu pusingan lengkap. Okay, tapi untuk yang dalam bentuk ni dia tak ada acceleration, tak ada. Dia hanya ada dalam speed saja. And is speed in rotation per minute. Okay. Okay, clear? Next, apa lagi? Force. Apa tu? Dia tu basicnya inilah. Kalau ada nanti saya tambah lagi. Saya pun ni. Okay. So, ini saya nak you kena pegang dia sampai hayat awak. Awak mechanical, awak kena faham benda ni. Ni apa benda, maksud dia apa? Okay, and then lagi satu. Okay, lagi satu. Antara ketiga-tiga ni kita boleh tukar dia. Daripada sini nak tukar sini boleh. Daripada sini nak tukar sini. Sini tukar sini. Tak ada masalah. Sebab apa saya tekankan kat sini? Sebabnya daripada chapter ni sampailah ke chapter 6 you pakai. So kalau you cakap tak tahu, ambil exam depan lah. Maksudnya tak cukup. Okay. So, macam mana nak tukar daripada sini ke sini, daripada sini ke sini. Okay. So, macam nak tukar. Okay. So, macam mana kita nak tukar daripada sini ke sini, sini ke sini, sini. Tukarlah antara dia ni macam mana nak buat. Kalau dalam soalan dia nak dalam RPM ke, dalam soalan dia nak dalam meter per second ke apa ke, macam nak tukar dia. Okay. First kali, daripada sini ke sini. Okay. Dia senang sahaja sebenarnya. Hubungan yang menghubungkan antara dua ni adalah R. R ni sebenarnya yang menghubungkan. Okay. So, equal. Letak je equal R. Equal R. Lepas tu ambil ni. S. Theta. Ambil ni. V. R. Omega. A. Alpha. Ni dia. Ni. R. R tu adalah apa? R tu adalah radius. Kan sini kan dia berputar ikut apa pusingan kan. So akan ada radius lah. So radius tu lah yang boleh tukar kan. Daripada unit meter ke radian. Daripada radian ke unit meter. Ini dia punya formula. Okay. Ni. Pegang ni. Okay, next. Dan ni pula. Macam nak tukar dia. Daripada sini ke sini. Okay, daripada sini ke sini nak tukar dia adalah dengan menggunakan formula omega equal to 2 pi n over 60. Ni lagi satu. Dah dapat tukar.
Sini ke sini. Nak tukar sini ke sini, tukar dulu kepada omega. Omega daripada omega tukar sini. Okey. Cuma dia omega setakat velocity sajalah. Dia setakat velocity saja. Dia tak ada acceleration and then dia tak ada distance. Okey, so itu basic. Okey, basic berkenaan dengan bukan basic yalah, awak punya basic dalam mechanic of machine sebelum you continue subtopik yang seterusnya lah. Belum masuk subtopik lagi ni. Ini baru refresh. Okay, refresh yang daripada engineering mekanik tu saya refresh sebab saya nak guna pakai chapter 1 sampailah chapter 5. So saya tak nak ulang-ulang. So kalau boleh you screenshot ke apa ke, you tampal kat dinding benda ni. You kena ingat and then you kena tahu beza. Yang ini ni apa sebenarnya? Yang ini semua ini je. Cuma bentuk aja. Yang ini bentuknya motion in angular. Yang ni in linear. Torque tak apa. Torque sebenarnya force. Okay. Dah lah tu. Okay. Alright. Okay. Next. Okay. Barulah kita masuk pasal hoisting. Tapi hoisting ni pun saya tak masuk terus kepada ni lah. Macam biasa saya nak you faham basic dahulu. Dah faham basic barulah kita boleh go further lah. Okay. So apa basic yang penting? Apa basic yang penting dalam hoisting? Okay. So saya kenalkan dulu. Yang ni dulu awak kena hafal. Kau hafal lah, you kena principle. Betul ke je principle? Okay, principle. Okay, principle of hoist. Dalam buku awak tu pun ada sebenarnya. Okay. Dia punya principle of hoist system. Dia punya direction principle. Okay. You kena faham dia punya direction principle. Baru you boleh. Lah benda tu senang sangat. Senang sangat. Senang sangat. Serius senang. Tapi kalau you tak faham yang ini, dia jadi susah lah. Okay, first principle. Okay, you kena ingat. Okay, which is, bukan minus ni, dot. Okay, which is acceleration. Okay, parallel to, okay, parallel to motion. Okay, acceleration parallel to motion direction. Okay, ataupun okay, deceleration against motion direction. Okay, next. Okay, yang kedua adalah okay, bila ada A, okay, A is acceleration, linear acceleration yang tadi saya dah ajar awak. A is linear acceleration. Okay, bila ada linear acceleration and then ada apa ni? Ada mass. So bila ada mass, of course lah, bila ada acceleration akan ada, yalah, apa benda yang accelerate tu. Mestilah apa benda lah, kereta ke apa, awak sendiri ke apa, ada mass. So mass maksudnya MA lah. MA. Okay, MA. So bila ada acceleration akan ada MA. Kalau dia bergerak dengan laju seragam, okay, velocity constant or uniform velocity, dia tak ada MA. Bila ada acceleration, automatic akan ada MA. MA tu apa? MA tu adalah initial force. Okay, MA is initial force. Okay, so MA motion, okay, dia against motion. Sorry, MA dia refer pada A. MA against A direction. Ini kita cerita direction. Acceleration parallel to motion direction. Nanti saya akan tunjukkan motion direction tu yang mana satu. Iaitu yang dia punya awak kena dapatkan daripada soalan. Mana kita nak tahu motion tu adalah daripada soalan. Dia tak ada tempat lain. Dia daripada dalam soalan. That's why you kena baca line to line.
So, you baca line to line, you akan dapat motion tu arah mana. Okay. So, acceleration parallel to motion direction or deceleration against motion direction. Okay, decelerate kan. Decelerate dia against lah motion direction. And then MA dia against A. Tak kisahlah kalau negative A ni deceleration, dia against jugalah arah deceleration ni. Okay. Now the next one is I alpha. Sorry, sebelum I alpha dulu. Alpha tu apa? Okay, tadi kita dah tunjuk kan, kita dah bincang tadi alpha tu apa. Okay, alpha tu adalah angular acceleration. Okay, alpha is angular acceleration. Sama lah, ni pun bercutan, ni bercutan. Dia sama juga, follow motion direction. Benda yang sama, bercutan. Yang ni cuma linear, ni angular. Or minus alpha against motion direction. Okay. Bila ada alpha pun sama kat sini lagi satu kata saya tertinggal. Kat sini MA in kilogram meter per square. MA. Yang ni kg kan. Ini A per square. Okay, so yang ini adalah I alpha. Okay, yang ini adalah I alpha. Okay, yang ini dalam meter-meter. Yang sama lah ni, sebenarnya dalam meter juga. Dia sama. Okay, kilogram meter per second square ni, apa ni, sama dengan unit Newton sebenarnya. Alright. So, alpha follow motion direction. Kalau dia deceleration, okay, angular deceleration, dia against motion direction. So, bila ada alpha, pun sama, dalam angular pun sama. Bila ada alpha, automatik akan ada I alpha yang against motion direction. Okay. Okay, next kita ada torque. Okay, torque principle dia adalah follow motion direction. Okay, follow motion direction. And next one is torque juga, tapi torque friction. Okay, boleh buka awak. Torque friction. Torque friction bila friction dia must against motion direction. Okay, next torque brake against motion direction. Okay, and lagi satu torque equal to 0. Okay, when free fall. Ni semua principle. Okay, ni saya dah bagi clue dah. So, kalau you tengok kat sini apa yang paling penting sekali dalam principle ni? Kalau you tengok motion. Yang ni MA dia follow A. A ni follow motion. Okay, alpha follow motion. I alpha dia ikut dia against. Ni salah ni. Okay, ni salah sorry. Ni alpha against alpha direction. Ni kan, ni benda yang sama sebenarnya. Semua yang ini angular, yang ini adalah linear. Kalau saya buat live mungkin ada yang perasan lah saya salah. So I alpha refer alpha. Tak kisahlah dia negatif ke positif ke. Okay, dia refer alpha, dia bukan refer motion. MA pun sama, dia refer alpha. Alpha refer motion. Okay, untuk torque pun refer motion direction. TF pun refer motion direction, tapi dia against. TB pun sama. Okay, torque equal 0 when free fall. Okay, ini adalah principle of hoist system. So, kalau you faham yang ini, sekacang-kacangnya je lah. Okay, so nanti kita sambung balik. So, itu sahaja dulu.